Mencari timba si anak dara, di bawah sarung burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kasih, salam IPGKTHO, kelas pertama 2025. Yang berbahagia, Dr. Masitah binti Muhammad Yusof, Pengarah IPG Campus Tun Hussein On, Encik Muhammad Razi bin Muhammad Suradi, Timbalan Pengarah IPG Campus Tun Hussein On. Yang dihormati Encik Muhammad Rosman bin Salubin, Ketua Jabatan Ilmu Pendidikan. Yang berusaha Dr. Kamisah binti Buang, Pensyarah Penasihat bagi kursus penulisan akademik. Pensyarah-pensyarah, guru-guru, warga pendidik dan rakan-rakan seperjuangan sekalian. Saya Nurul Syazrin binti Halim, moderator anda pada hari ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada hari yang indah ini bagi sesi perkongsian ilmu, iaitu program enjin carian dalam penulisan akademik yang akan disampaikan oleh Puan Norzawati binti Zainal, Pustakawan IPG Campus Tun Hussein On. Sudah pastinya ada di kalangan anda semua tertanya-tanya, apakah tujuan siaran ini berlangsung? Di sini saya ingin menyatakan beberapa tujuan kita pada hari ini. Yang pertama, kita akan dapat memantapkan lagi kemahiran dalam setiap penulisan akademik, terutama dalam kalangan siswa-siswa guru. Selain itu, kita juga dapat mengetahui beberapa hal tentang enjin carian dengan lebih terperinci lagi. Jadi di sini, kita akan mengupas beberapa persoalan yang sering bermain di fikiran anda semua tentang apakah maksud sebenar enjin carian atau lebih dikenali lagi sebagai search engine. Selain itu, apakah juga etika yang perlu dipatuhi dalam menggunakan enjin carian? Dan mungkin ada perkara-perkara lain yang ingin disampaikan dan perlu kita semua ketahui. Tanpa melengahkan masa lagi, saya bawakan seorang insan yang akan menjawab segala pertanyaan yang terlintas dalam fikiran kita semua, iaitu Puan Zawati binti Zainal. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih saudari moderator, saudari Nurul Syazrin binti Halim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera, salam kasih, salam Ibtu kelas pertama 2025. Yang berusaha Dr. Masitah binti Muhammad Yusof, Pengarah IPG Kampus Tun Hussein On, yang dihormati Encik Muhammad Razi bin Muhammad Suradi, Timbalan Pengarah Ibtu, yang dihormati Encik Rosman bin Salubin, Ketua Jabatan Ilmu Pendidikan Ibtu, yang berusaha Dr. Kamisah binti Buang, Pensyarah Penasihat bagi kursus penulisan akademik, ketua-ketua jabatan, ketua-ketua unit, saudara-saudari, tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, terlebih dahulu saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Jabatan Ilmu Pendidikan kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi ilmu berkaitan dengan enjin carian ataupun search engine lah. Okey, baik. Saya kira tuan-tuan dan puan pun sedia maklum ataupun pernah menggunakan search engine ataupun enjin carian. Jadi di sini kita lihat dululah apa itu sebenarnya enjin carian. Okey, menurut Kamus Pelajar edisi kedua, enjin carian ni merupakan atur cara komputer yang digunakan untuk mendapatkan data, fail atau dokumen dari pangkalan data atau rangkaian terutamanya internet. Baik. Ada 3 kategori enjin carian, yang ini saya bagi sedikit pengenalan lah. Okey, untuk tuan-tuan walaupun dah sedia maklum tapi saya maklumkan lagi lah ya. Okey, ada 3 kategori enjin carian. Yang pertama ialah surface web browsing. Okey, yang ni yang biasa kita gunakan lah. Okey, ada Google, Yahoo ataupun Bing. Bing ni dibangunkan oleh Microsoft lah untuk makluman semua. Baik, yang kedua, kategori kedua ialah clustering.
clustering ni contoh Intuit. Intuit ni mungkin ada yang tak pernah dengar. Kalau untuk kluster pendidikan, okey, biasanya untuk Intuit ni pensyarah, pelajar ataupun pegawai akademik yang guna. Okey, yang kedua ialah s.com. Ini kalau kata untuk bisnes ataupun perniagaan boleh menggunakan e-business lah, boleh menggunakan s.com. Okey, kategori enjin carian yang ketiga ialah deep web. Okey. Yang ini mungkin ada yang pernah guna Google Scholar kalau untuk deep web. Yang kedua DOAJ ataupun kita dikenali juga sebagai Directory of Open Access Journal. Dan deep web yang ketiga ialah untuk badan-badan berkanun, jabatan kerajaan ataupun Kementerian Pendidikan. Contohnya begitu, okey. Baik, next. Baik, untuk perkongsian ilmu pada hari ini, okey, saya akan berkongsi dengan tuan-tuan 3 enjin carian. Yang pertama, enjin carian akademik. Yang kedua, e-journal. Yang ketiga, e-thesis ataupun e-book. Baik. Kita pergi yang pertama lah, enjin carian akademik. Okey, biasanya enjin carian akademik ini yang biasa para penyelidik guna, yang mudah lah. Bagi saya, Google Scholar ni senang dan mudah untuk kita gunakan bagi mencari maklumat, di mana maklumat yang kita dapat tu sahih dan tepat lah, dan sumber rujukannya boleh dipercayai. Okey, baik. Saya akan tunjuk macam mana kita nak pergi ke enjin carian Google Scholar ni. Baik, tuan-tuan boleh buka ke URL ni, scholar.google.com. Sebentar ya. Baik, boleh nampak ke Google Scholar? Saudari moderator, boleh nampak? Boleh, okey, baik. Jelas ke yang untuk ni, Google Scholar? Scholar.google.com? Boleh? Nampak Okey, baik. Tuan-tuan boleh pergi ke URL scholar.google.com. Okey, untuk Google Scholar ni, saya akan terangkan ataupun saya nak share lah dengan tuan-tuan dan puan-puan. Ada 5 tips. 5 tips yang kita boleh gunakan dalam Google Scholar. Ini antara enjin carian yang mudah digunakan lah. Untuk terutamanya kalau nak buat penyelidikan, thesis ataupun final project kan, untuk pelajar ke, pensyarah ke kan. Okey, baik. Ada 5 tips yang saya nak share kepada tuan-tuan. Yang pertama, untuk Google Scholar ni, bila kita dah buka ni, tuan-tuan tengok dekat carian atas, kita boleh type keyword ataupun artikel yang relevan. Okey, di bahagian sini. Ini interface untuk Google Scholar lah. Okey, kita nak cari artikel kan. Kita boleh type kat sini, contoh saya type digital education. Kita nak cari artikel berkaitan dengan digital education in Malaysia. Okay, baik. Ini dipanggil carian asas. Okey, tips yang pertama untuk Google Scholar ni, enjin carian Google Scholar ni, dia boleh mencari artikel-artikel yang berkaitan dengan carian asas lah yang kita nak cari. Okey. Baik, bila dah tuan-tuan dah cari, dah ada tajuk untuk contoh projek ke ataupun tuan-tuan nak cari artikel, okey, digital education in Malaysia, akan keluarlah paparan yang berkaitan dengan digital education in Malaysia. Baik, artikel-artikel yang relevan lah. Okey, ini dalam Google Scholar. Baik. Kita klik di sini contohnya, saya pilih yang artikel yang paling atas sekali, Digital Learning Demand for Future Education. Okey, tuan-tuan boleh klik di sini. Dan paparan ni tuan-tuan boleh baca
ringkasan daripada artikel ni. Kejapnya. Okey. Ini adalah ringkasan daripada artikel. Sebelum tu, kita kena login dululah. Kalau kita nak download artikel ni. Kejapnya. Okey. Saya tunjukkan semula lah. Okey, saya kena login dulu untuk akaun. Baik. Okey, saya nak pilih artikel berkaitan dengan Digital Education in Malaysia. Saya klik semula di sini. Saya login tadi tu sebab saya nak ada jadi mudah untuk saya simpanlah artikel ni. Okey, saya dah login. Okey. Sekejapnya. Sebentar ya tuan-tuan. Okey, baik. Saya cuba buka artikel ni. Tuan-tuan boleh baca review berkaitan dengan artikel ni. Okey, ini antara contoh. Dan seterusnya kalau kata nak kita tengok artikel yang bawah ni pula, saya nak tunjuk kepada tuan-tuan artikel-artikel yang relevan lah, artikel-artikel ilmiah yang relevan yang terdapat dalam Google Scholar. Okay, ini kita tak dapat buka, kita cuba yang lain lah. Sebentar ya. Saya cuba buka semula. Okay, saya cuba buka semula Google Scholar. Okay. Baik, open access article. Beautiful. Okay, baik. Tuan-tuan, contohnya saya tunjuk ya. Ini berkaitan artikel berkaitan dengan digital learning. Di bahagian bawah ni, tuan-tuan boleh baca full text, boleh download PDF ya. Kalau kata nak baca kemudian, okay, boleh download PDF untuk artikel ini dalam Google Scholar. Okay, itu tips yang pertama iaitu kita boleh cari ataupun tengok carian asas. Cuma kita typekan keyword sahajalah. Okay, untuk Google Scholar. Yang kedua, tips yang kedua, kita nak mencari carian tu lebih terfokus ataupun lagi spesifik. Contohnya, tuan-tuan nak cari artikel berkaitan dengan digital education, nak lebih spesifik. Digital education in Malaysia, di mana? Di sekolah ke? Okey, contoh saya tunjukkan. Kalau carian tu lebih terfokus atau spesifik, kita boleh cari di sini ya. Tuan-tuan buka semula di di sini. Okey, interface untuk Google Scholar. Di bahagian kiri atas ni ada 3 line di sini. Tuan-tuan boleh klik di sini. Dan tuan-tuan boleh cari advanced search. Okey. Dalam box advanced search ni, kita boleh cari all of the words from the articles ataupun nak exact phrase lah. Dekat sini tuan-tuan boleh cari daripada tahun berapa ke tahun berapa dia punya relevant article tu. Okey. Contoh kat sini saya type 2021 sehingga 2022 saja saya nak. Okey, kita akan search. Okey. Ini antara artikel yang dipaparkan yang relevan lah daripada tahun 2021 dan 2022. Okey. Itu yang kedua, tips yang kedua untuk Google Scholar.
di mana carian lebih terfokus, tuan-tuan boleh guna at least one of the word ataupun exit phrase. Kalau nak cari untuk nama penulis pun boleh jugalah dalam yang box search tadi, advanced search tadi, okay? Tips yang ketiga, dalam Google Scholar ni yang bagusnya dia ada personal library. Maksudnya, kalau tuan-tuan dah ada artikel-artikel yang nak guna dalam penyelidikan tapi tak sempat nak baca lagi. Jadi kita nak simpan je dulu dan kita nak baca kemudian dan nak buat rujukan kemudian. Okey, kita boleh masukkan artikel-artikel ni ke dalam My Library. Caranya bagaimana? Okey, mudah saja. Tuan-tuan pergi ke artikel yang tuan-tuan nak dan tengok di bahagian bawah artikel ni ada tanda star di sini. Tuan-tuan tekan star. Okey. Tekan star dan done. Jadi automatically dia akan masuk dalam library, My Library. My Library di sebelah kanan atas lah. Okay, My Library tuan-tuan. Dan artikel ni tuan-tuan boleh baca kemudian. Kalau tak sempat lah nak baca sebelum ni, okay? Baik. Itu tips yang ketiga lah kalau nak guna penggunaan untuk Google Scholar. Okay. Tips yang keempat, tuan-tuan boleh kategorikan ataupun klasifikasikan artikel-artikel yang ada dalam Google Scholar. Maksudnya, macam ni ya. Kita boleh buat folder ataupun buat label lah. Katakanlah tadi saya cari artikel berkaitan dengan digital education. Okay, saya buat satu folder dan saya simpan dalam folder tersebut. Macam mana caranya? Okay, di sini tuan-tuan tengok ya, ada My Library. Dalam My Library ni, okay, sekejap ya. This is project akhir. Kalau kita klik dekat sini ya, label. Dalam My Library saya tadi tu, okay, ada artikel berkaitan dengan Exploring Digital Literacy Strategies. Jadi, untuk kita kategorikan artikel-artikel ni, tuan-tuan klik di bahagian label. Okey. Dekat label ni, kalau macam ni, saya dah createkan dua folder lah. Satu digital education, satu science digital. Jadi maksudnya untuk exploring digital literacy ni, okey, saya boleh, contoh saya nak masukkan artikel ni, ini dalam folder digital education. Saya klik di sinilah. Tapi kalau tuan-tuan tak ada folder lagi, boleh create new di sini. Okey, contoh nak create folder learning. Okey, contoh. Okey, klik done. Okey, kita klik semula bahagian label, tengok. Okey, dah ada folder yang barulah yang kita create new tadi. Jadi untuk artikel ni, contoh tuan-tuan nak masukkan dalam digital education, okey, klik di sini dan tekan done. Okey, dan seterusnya lah. Kalau ada artikel-artikel lain yang berkaitan dalam My Library, boleh dimasukkan mengikut folder-folder ataupun label yang kita dah buat sebelum ni. Jadi kat situ nanti kita nak buat rujukan mudahlah. Jadi taklah berterabur kan artikel-artikel tu lah. Okey, baik. Itu tips yang keempat lah. Dan seterusnya yang terakhir adalah tips yang kelima. Untuk Google Scholar ni, kita boleh menulis rujukan ataupun senarai rujukan tu atau dipanggil citation ni. Okey, dah ada dalam Google Scholar. Jadi mudahlah untuk kita. Kalau macam kita buat penyelidikan ataupun projek akhir, kan kita akan perlukan rujukan kan. Jadi kat situ, format-format rujukan ataupun citation ni, Google Scholar ni dia dah ada. Setiap artikel tu dah ada. Jadi caranya mudah sahaja. Di setiap artikel ni di bawah ni ada tuan-tuan klik pada site. Okey, contoh saya klik yang pertama ni, site. Okey. Dekat sini ada banyak cara penulisan untuk rujukan.
Okey, ada MLA, ada APA, Chicago. Biasanya kita akan guna sama ada MLA ataupun APA. Dekat sini tuan-tuan boleh tengok. Jadi kat sini mudah je boleh copy. Okey, tuan-tuan boleh copy dan masukkan dalam rujukan ataupun penyelidikan. Okey, baik. Itu antara kelebihan lah penggunaan Google Scholar. Ini memang mudah lah dan ini free ya tuan-tuan. Lagi satu saya nak maklumkan macam mana kita nak tahu sama ada artikel dalam Google Scholar ni boleh di-download ataupun hanya untuk baca sahaja tapi tak boleh download. Okay, mudah sahaja. Tuan-tuan tengok di bahagian kanan ni. Okey, di bahagian kanan ni kalau kata ada format untuk PDF, okey semua ni ini tuan-tuan boleh download. Kalau tak ada hanya baca sajalah. Biasanya kalau untuk local kita boleh download dan baca kemudian. Okey, itu berkaitan dengan Google Scholar, enjin carian Google Scholar di mana ini memang free lah. Okey, percuma sahaja dan kita boleh guna pada bila masa as long as kita ada sumber internet. Okey, baik. Ini enjin carian Google Scholar. Seterusnya ialah enjin carian seterusnya e-journal. Baik. E-journal, cara yang paling mudah dekat sini kalau nak cari e-journal, saya nak bawa tuan-tuan ke satu platform yang telah dibangunkan oleh Perpustakaan IPGM, Institut Pendidikan Guru Malaysia, yang diberi nama e-Perpustakaan IPGM. Okey, untuk e-journal di platform ini telah disediakan oleh pihak IPGM, Perpustakaan IPGM lah. Okey, tuan-tuan boleh macam caranya. Tuan-tuan boleh klik di sini, e-library, e-Perpustakaan IPGM lah. IPGM. Boleh kita e-Perpustakaan IPGM, okay, Google. Okey, tuan-tuan klik di sini. Sekejap ya, saya log out dulu. Baik, cara yang paling mudah. Okey. Tadi Google Scholar kita dah settle. Untuk My Journal. E-journal ni kita gunakan My Journal lah. Okey tuan-tuan. Untuk pergi ke link ni, yang mudahnya tuan-tuan buka kepada e-Perpustakaan IPGM. Okey, klik di sini. Baik, kita akan dibawa ke platform e-Perpustakaan IPGM. Di sini kita boleh cari e-journal ataupun My Journal. Caranya macam ni ya. Di bahagian atas ni ada beberapa link, tuan-tuan klik pada sumber dalam talian. Okey, dalam sumber dalam talian ni ada, tuan-tuan boleh explore lah. Okey, ada e-journal, perisian anti plagiat ni. Kita tengok kepada my site, Malaysian Citation Index, di mana kita nak explore berkaitan dengan My Journal. Okey, klik di sini. Okey, baik. My site ni, okey, ni paparan untuk My site. Okey, tuan-tuan klik di My Journal. Di bahagian kanan atas ni ada My Journal. Okey, tuan-tuan klik di sini. Baik. Sebentar. Okey. Kita akan dapat paparan berkaitan dengan My Journal. Okey, di sini ada paparan berkaitan dengan My Journal, macam saya sebut tadi itulah. Okey. Untuk mencari jurnal ataupun artikel, di sini pun ada artikel juga. Okey, ini salah satu daripada enjin carian untuk mencari My Journal yang disediakan secara percuma lah. Jadi cara mudahnya platform, tuan-tuan boleh guna platform e-Perpustakaan IPGM dan di situ ada link berkaitan link untuk My Journal. Okey, saya tunjukkan di sini ya. Ini My Journal. Bagaimana kita nak cari e-journal atau dalam My Journal ni? Okey.
Kalau tuan-tuan tengok kat sini, okey, ni ada contoh lah. Okey, caranya mudah saja, tekan di bahagian search. Okey, tuan-tuan nak cari berkaitan dengan apa? Contoh ya, saya tulis kita nak tengok lah. Ada tak journal yang okey, kita nak cari journal ya, macam saya cakap tadi lah. Kalau di my journal ni ada journal, ada artikel. Okey, kita klik journal. Search. Baik. Ini adalah sebahagian lah daripada jurnal berkaitan dengan pendidikan. Okey, untuk makluman semua ya, My Journal ni menyediakan jurnal-jurnal pendidikan daripada Malaysia. Maksudnya jurnal yang berkaitan, jurnal berbahasa Melayu pun ada juga ya. Okey, jadi mudahlah kalau untuk para penyelidik atau tuan-tuan nak mencari jurnal-jurnal dalam bahasa Melayu. Okey, saya klik contoh di sini ya. Yang pertama sekali, jurnal ni daripada Universiti Kebahasaan Malaysia UKM. Okey, kita klik di sini. Okey. Ini paparan untuk jurnal pendidikan Malaysia tu lah. Tuan-tuan boleh baca semintas lalu ringkasan daripada jurnal ini. Baik. Kalau kata nak pergi ke website ni, maksudnya jurnal ni tuan-tuan boleh tengok secara percuma. Okey, kat sini tulis, dekat bahagian sini ada website lah yang lebih detail. Klik di sini. Okey, jurnal ni daripada penerbit UKM. Baik. Tuan-tuan boleh baca. Boleh baca jurnal ni. Kalau kata nak mencari jurnal yang lain pun okey, boleh juga. Contohnya saya bagi ya. Dekat sini ada jurnal yang kita boleh baca saja dan ada juga yang kita boleh download. Okay, contoh jurnal dekat sini saya klik yang kedua. Okey. Ini ringkasan daripada jurnal ni. Saya nak cari yang boleh sebentar ya. Saya cuba tekan. Baik. Okey, ni antara jurnal-jurnal lain lah. Kita boleh baca dan juga boleh download jugalah. Okey. Okey, itu enjin carian yang kedua iaitu e-journal ataupun my journal. Yang ketiga, saya nak share dengan tuan-tuan enjin carian berkaitan dengan e-artikel ataupun e-book lah. Okey. Mungkin ada yang pernah gunalah sebelum ni ataupun hanya menggunakan Google untuk mencari artikel ataupun e-book. Jadi kat sini kita ada beberapa search engine yang kita boleh gunakan sama ada percuma ataupun berbayar ataupun langganan ya. Berbayar tu kita langgan lah untuk kita mencari artikel, e-artikel ataupun e-book. Okey, untuk hari ini saya nak share dengan tuan-tuan apa enjin carian yang relevan lah untuk kita nak cari artikel dan e-book. Okey, yang pertama ialah ERIC. Mungkin ada yang pernah dengar ataupun tidak. Education Resources Information Center. Okey, ini antara yang macam ini percuma. Okey, siapa pun boleh guna. Okey, kat mana kita nak dapatkan ERIC ni? Okey, ada URL. Kalau kata tuan-tuan susah tak ingat kat mana URL, tak ingat URL ni, tuan-tuan boleh pergi ke platform yang sama juga iaitu di e-perpustakaan IPGM. Okey, di bahagian sini, di bahagian sumber dalam talian yang telah dibangunkan oleh perpustakaan IPGM ni, ada link ataupun ikon untuk ERIC. Ini adalah percuma saja. Okey, klik di sini. Di sini ada e-book ataupun artikel berbahasa Inggeris yang tuan-tuan boleh baca dan juga boleh download secara percuma. Okey, ini paparan untuk ERIC. Okey, tuan-tuan boleh klik di sini untuk search. Contoh.
Tunggu sekejap ya. Ataupun saya tulis children. Baik, sementara artikel ni belum keluar ya, saya nak maklumkanlah tuan-tuan, sekiranya ada masa, tuan-tuan boleh explore ke laman Sesawan E-Perpustakaan IPGM ni, di mana di sini memang banyak sumber-sumber dalam talian yang disediakan oleh pihak Perpustakaan IPGM. Okey, tuan-tuan boleh tengok di sinilah. Baik. Saya cuba sekali lagi. Okey, sorry. Saya kena klik di sini peer review ataupun full text. Maaf. Okey. Tunggu lagi. Okey. Yang tadi tu, tuan-tuan jangan lupa klik lah sama ada tuan-tuan nak review sahaja ataupun nak dapatkan full textnya dalam ERIC ni. Okey. Kena klik di sini. Salah satu. Lepas tu klik search. Okey, ini antara artikel atau artikel yang ada dalam ERIC. Okey, artikel-artikel yang berkaitan yang tuan-tuan nak lah. Okey. Kita klik salah satunya di sinilah. Kita klik satu. Okey, facts, basic. Tapi kebanyakan artikel dalam search engine ERIC ni berbahasa Inggeris. Maksudnya international article. Okey, kita klik satu. Contoh artikel ni. Kalau kata tuan-tuan nak tengok sama ada, macam sebelum ni juga, sama ada boleh baca sahaja ataupun boleh download full text, boleh tengok di sebelah kanan ni. Okey, tengok dahulu. Okey, ni boleh, macam ni contoh, yang ni boleh baca. Boleh download full text. Okey. Okey, dia appear kat sini. Saya cuba klik satu, saya nak tunjuklah sama ada kita boleh download ataupun hanya baca saja. Okey, contoh artikel ni lah, basic facts about low income children. Okey, di bahagian kanan atas ni ada tulislah daripada tahun berapa untuk publication date untuk artikel ni. Ini 2021. Okey, tuan-tuan boleh download full text di sini kalau untuk baca kemudian. Okey, baik, itu contoh dalam ERIC. Okey, ERIC ni juga menyediakan pelbagai, kalau sama juga macam yang Google Scholar tu tadi. Okey, menyediakan search engine ni secara percuma, mana tuan-tuan boleh cari artikel ataupun jurnal yang berkaitan. Baik, itu ERIC. Dan seterusnya, saya nak tunjuk ada satu lagi enjin carian yang menarik juga. Okey, yang ni ialah Emerald Publication. Mungkin ada yang pernah dengar lah. Saudari Syazrin, saya tak pasti pernah dengar ke tidak. Okey, Emerald Publication. Okey, ini pun antara yang menarik lah untuk kita cari artikel ataupun e-book. Tetapi specialnya Emerald ni dia berbayar. Macam mana kita nak cari, nak masuk ke dalam ni? Jadi untungnya kita di IPG ni, Perpustakaan IPGM dah langgan untuk Emerald Publication ni. Dah langgan, jadi maksudnya tuan-tuan boleh login menggunakan ID dan password yang diberikan secara percuma. Okey, kalau tuan-tuan tak login menggunakan ID dan password tu memang tak dapatlah nak download artikel dalam Emerald Publication. Okey, saya contoh macam saya cakap tadilah, tuan-tuan boleh pergi ke laman Sesawang E-Perpustakaan IPGM dan tuan-tuan klik di sumber dalam talian, cari Emerald Publication. Baik. Di sini. Okey, ini ikon untuk Emerald Publication. Tuan-tuan boleh klik di sini dan di bawah ni ada username dan password yang telah dibekalkan oleh pihak Perpustakaan IPGM. Maksudnya tuan-tuan boleh guna username dan password ni lah untuk mencari artikel dalam Emerald Publishing ni. Okey, saya guna ya. Okey, kalau tuan-tuan tak login,
Maksudnya tak dapat lah nak download artikel tu. Okay, kita login dulu menggunakan ID dan password yang diberi. Okay, ini ID dengan passwordnya. Username Perpustakaan IPJM @ipjm.edu.my. Sebentar ya. Okay. Tuan-tuan pilih login to your profile yang bawah ni. Okay. Right, enter your email address. Okay. Ini kita dah copy tadi. So tekan next. Enter password yang dibekalkan oleh pihak Perpustakaan IPJM ni. Okay, kita copy di sini. Password. So, okay, baik. Ni kita dah berjaya login. Jadi dekat sini bila tuan-tuan dah berjaya login, tuan-tuan boleh explore lah. Ayo. Tuan-tuan boleh explore journal, books ataupun case study dalam Emerald ni. Okay, boleh klik di sini. Start your search here. Tuan-tuan nak cari berkaitan dengan apa? Tadi education je kita nak cari. Kita cuba cari transformation. Transformation. Okay. Baik, ada banyak. Ini sebahagian daripadanya. Jadi, tuan-tuan boleh pilih lah. Okay, macam ni dah keluar, bila dah keluar artikel yang berkaitan ni, okay, tuan-tuan boleh tengok lah publication date-nya bila. Biasanya yang latest akan letak, dia akan dipaparkan pada bahagian atas lah. Okay, kalau nak download boleh tengok di sini. Okay, ni ada dalam bentuk PDF. Okay. Ini kalau tuan-tuan login. Kalau tak login memang saya rasa memang tak dapat download lah. Cuma baca sahaja. Itu pun bukan full text. Okay. Jadi yang dibekalkan oleh IPJM tu, ID and password tu kita gunakan sebaik mungkin lah. Di mana untuk Emerald publication ni memang telah dilanggan oleh pihak Perpustakaan IPJM. Okay. Kita tengok di sini contoh di bahagian atas ni, saya ambil yang artikel yang paling atas sekali lah. Latest tahun 2022. Kita klik di sini. Okay. Ini secara ringkasnya, tuan-tuan boleh tengok di sini lah ada abstract, keywords. Okay, dalam artikel ni ada keywords. Seperti tuan-tuan boleh download kat sini. Okay. Download as sini. Ataupun kalau tak nak tekan download di sini, okay, back. Tuan-tuan boleh terus tekan download. Dekat format di bahagian atas sebelah kanan tu ada format PDF. Okay. Okay, baik. Cuba ya satu. Okay, tak dapat pula. Okay, sekejap ya. Saya cuba login semula. Macam ni. Okay, ada masalah untuk download tadi. Saya cuba login semula lah. Okay, saya buka semula Emerald Publishing. Okay, kita cuba login semula. Okay, username. Sebentar ya. Baik, untuk maklumannya, Emerald Publishing ni seperti Array juga sama. Ada artikel, jurnal, e-book dalam bahasa Inggeris. Okay, saya cuba
login semula sebab okey, sekejap ya. Saya tak dapat nak ni. Emerald Insight. Okey, ni sebenarnya kita dah login ni sebab kita cuba yang tadi. Sekejap ya. Baik, sementara tunggu artikel ni keluar, saya nak berkongsi sedikit lah tentang perpustakaan IPGM ni. Selain daripada Emerald, Eric, tuan-tuan juga boleh explore kat sini. Kita yang disediakan oleh pihak perpustakaan IPGM ni ada link ataupun platform daripada universiti-universiti lain, local university yang menyediakan repository lah pada institusi luar. Maksudnya pihak universiti ataupun library universiti-universiti yang berkaitan ni ada sediakan artikel-artikel ataupun yang kita perlukan lah, ataupun jurnal yang berkaitan. Sekiranya tuan-tuan nak explore, silakanlah. Okey, dialu-alukan. Okey. Baik, selain pada tu, kalau kita tengok ya dekat laman web dekat platform e-perpustakaan IPGM ni juga disediakan saya tunjuk dekat tuan-tuan semua dalam talian. Okey. Saya cuba tunjuk ya. Channel. Baik, mana ya? Sebentar ya. Okey, ni saya tak dapat masuk. Kalau tuan-tuan tengok. Okey. Kalau tuan-tuan tengok ya di e-perpustakaan IPGM, okey, sebentar kita nak tunggu yang ni lah. Okey, disediakan free e-book. Maksudnya kalau tuan-tuan nak cari selain daripada yang saya terangkan tadi, yang saya kongsikan tentang e-journal, e-book, e-artikel dan Google Scholar tu, di platform e-perpustakaan IPGM juga disediakan free e-book. Contoh ya, saya bagi sebelum ni ada pelajar datang ke library untuk mencari buku bahasa Melayu, berkaitan dengan bahasa Melayu. Okey. Buku tu hanya ada satu ataupun dua kopi sahaja. Jadi alternatif dia, saya bagi platform e-perpustakaan IPGM ni, saya minta pelajar tu cari sama ada di PDF Drive ataupun Z Library. Dekat sini tuan-tuan boleh masukkan tajuk buku ataupun kalau tahu penulis, ISBN ke publisher, try search. Okey. Memang ada beberapa buku bahasa Melayu dalam sini. Maksudnya kalau contoh buku ni tokoh-tokoh Melayu ni, okey, tuan-tuan boleh baca dan juga boleh download dalam bentuk PDF. Itu saya bagi contoh lah, macam sebelumnya ada pelajar yang mencari buku di library tapi kita tak dapat bekalkan untuk semua pelajar. Di sini dia boleh download dalam bentuk e-book. Okey, sekurang-kurangnya dia dapat rujukan juga di sini. Okey, saya bagi contoh. Okey, baik. Yang tadi tu untuk Emerald Insight ni, okey, maaf kat sini kita tak dapat nak buka, tapi sama macam saya cakap tadi lah. Kalau tuan-tuan dah login, gunakan ID dan password yang dibekalkan oleh pihak e-perpustakaan IPGM ni, tuan-tuan boleh search artikel yang berkaitan ataupun jurnal yang berkaitan dan seterusnya download. Kalau tak login, memang kita hanya dapat bukan full text lah, full artikel pun kita hanya dapat baca je. Tapi tu pun tak full text. Okey. Itu antara beberapa search engine lah yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan. Okey, kita recall. Yang pertama sekali yang saya kongsikan ialah Google Scholar. Okey, saya kira saudari saya dah terangkanlah dan share kepada tuan-tuan dan puan-puan, para penonton Alam Maya ni. Okey, yang pertama Google Scholar yang percuma ya. Tuan-tuan boleh explore nanti. Okay, saya dah bagi 5 tips tadi lah macam mana cara untuk
search artikel dalam Google Scholar tu. Okay. Yang kedua, e-journal ataupun my journal. Okay. My journal tuan-tuan boleh guna. Kalau nak senang memang pergi ke platform e-perpustakaan IPGM. Di sini memang dah disediakan lah. Jadi kita tak perlu nak type satu-satu URL untuk my journal. Okay. Yang ketiga ialah e-book ataupun e-artikel Eric. Okey, yang ini pun sama dalam platform e-perpustakaan IPGM. Yang keempat, Emerald Publication. Okey, sama juga. Tuan-tuan boleh explore dalam platform yang sama. Yang ini sahaja yang perlu login, memerlukan ID dan juga password. Okey, baik. Okey, saya kira ada tadi saudari moderator pun ada tanya ya. Soalannya, apakah etika? Etika yang perlu dipatuhilah dalam pencarian maklumat. Okey, kalau kita nak cari maklumat ni tak kisahlah menggunakan search engine apa kategori search engine sekalipun. Okey, yang pertama tuan-tuan perlu patuhi Akta Hak Cipta. Okey, tuan-tuan boleh bacalah ataupun rujuk di Perbadanan Harta Intelek Malaysia, MyInfo. Kat situ ada akta-akta yang berkaitan dengan pencarian maklumat yang kita boleh bacalah. Okey. Baik, yang kedua, elak plagiat. Kalau kita nak cari artikel tu, kita elak plagiat. Macam mana nak elakkan plagiat ni? Kita beri kredit lah, kredit kepada penulis asal. Itu maksudnya kita tak buat plagiat, maksudnya kita tak copy 100% daripada penulis tu, tapi kita tak beri kredit pada dia. Itu kita dikategori sebagai plagiat lah. Kalau kita beri kredit, itu maksudnya hak cipta tu daripada penulis asal itu sendiri. Okay. Yang keempat, kita guna maklumat tu dengan betul dan sahih. Maksudnya, search engine ataupun enjin carian yang saya kongsikan tu, itu antara enjin carian yang kita boleh percayai. Contoh, kalau tuan-tuan nak cari maklumat, tekan Google je. Tapi sumber tu kita tak pasti. Jadi, dalam enjin carian yang saya kongsikan tadi, sumber-sumber tu tuan-tuan boleh rujuk dan sahih. Okey. Dan yang terakhir, penggunaan bahasa. Itu yang pentinglah dalam etika dalam pencarian maklumat. Okey, baik. Saya kira saya dah menjawablah persoalan daripada saudari moderator berkaitan dengan etika dalam pencarian maklumat. Baik. Saya kira saya serahkan semulalah kepada saudari moderator. Mungkin ada soalan lain ataupun yang nak dikongsikan. Silakan. Okey. Terima kasih diucapkan kepada Puan Zawati atas perkongsian itu tadi. Tidak dapat dinafikan lagi banyak ilmu yang telah kita peroleh dan kami sebagai bakal warga pendidik dan mereka yang menonton pasti akan memanfaatkan segala pengetahuan yang kami dapat hari ini untuk masa akan datang. Jadi kesimpulannya, di sini kita dapat ketahui bahawa enjin carian merupakan medium yang penting bagi semua orang dan bukan sahaja untuk para siswa guru. Mungkin pada masa jangka yang panjang, kita tak tahu jika perpustakaan fizikal yang ada sekarang bakal menjadi arkib dan berada di muzium. Oleh itu, enjin carian inilah yang menjadi pengganti pada masa akan datang dengan fungsi yang lebih kurang sama dan mungkin lebih baik dan mudah digunakan. Sebelum kita menamatkan sesi pada hari ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Asalnya sembilu dari buluh, jika dianyam jadi tampian. Saya menyusun jari 10, salah dan silap mohon dimaafkan. Tumbuh rendang, pohon cemara, rehat sebentar pemuda sasa. Kini tiba penghujung acara, moga berjumpa di lain masa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.